Assalamualaikum, hai semua, apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ni dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Okay, video kali ni kita nak sambung kes O.J. Simpson yang kita ceritakan hari tu. Sudah sedia? Jom kita mula. Okay, lepas pembunuhan tu dah berlaku dan pihak polis sendiri pun syak yang O.J. Simpson itulah adalah pelaku dia. Tapi masyarakat pula yang tak percaya. Diorang tak percaya langsung yang kata O.J. yang buat pembunuhan tu. Dan dia tuduh yang pihak polis ni saja je buat bukti palsu semua kan. Okay, sebelum tu kita kena ingat balik. Kes ni berlaku selepas 2 tahun daripada kes rusuhan dan juga tunjuk perasaan yang berlaku disebabkan isu perkauman. Jadi rusuhan tu berlaku sebenarnya disebabkan oleh ada 4 orang pihak polis, anggota polis yang pergi bantai seorang warga African American ataupun orang kulit hitam yang bernama Rodney King. Dan yang paling buat orang macam sakit hati, macam tak puas hati kan. Sebab Rodney King tu tak bersenjata tapi dia dibantai habis-habisan oleh 4 anggota polis. Yang mana sebenarnya boleh je kalau anggota polis tu pergi tangkap dia dan bawa masuk penjara ke ataupun pergi ke balai polis ke apa kan. Tapi kenapa diorang nak kena bantai lelaki tu dekat situ? Jadi itulah yang membuatkan isu perkauman tu. Dan yang paling pentingnya, kesemua anggota polis tu terlepas daripada sebarang hukuman. Maunya diorang tak buat rusuhan kan? Okey, balik kepada kes pembunuhan kita pada kali ni. Sebenarnya ada satu hal yang pelik. Dekat bawah kuku Nicole tu ada DNA orang yang tak dikenali. DNA tu bukan milik O.J. dan juga bukan milik Ron. Dekat tempat kejadian pun ada kesan tapak kasut tau. Dan kesan tapak kasut tu bukan milik O.J. dan juga bukan milik Ron. Jadi maksudnya ada orang lain yang ada dekat tempat kejadian pada masa tu. Bila pihak polis dah siasat, rupa-rupanya DNA tu adalah milik seorang lelaki yang bernama Bill. Dah datang daripada mana pula Bill ni kan? Jadi adalah ada satu sus yang mengatakan sebenarnya si Bill ni adalah seorang penjenayah yang mengedar dadah daripada Virginia. Jadi masa kena tangkap tu, Bill ni cakap yang sebenarnya Robert Kardashian dah upah dia sebanyak $100,000. Katanya untuk follow Nicole dan juga untuk cari tahu Nicole ni sedang bercinta dengan siapa sekarang ni. Sebenarnya agak pelik jugalah kenapa Robert yang nak kena pergi bayar Bill ni. Kenapa tak O.J. sendiri yang bayar kan? Kalau betul lah O.J. serahkan duit tu kepada Robert, minta tolong pergi cari orang untuk follow Nicole ni, memang yalah bijak lah dia. Okay, Nicole sendiri pun dia pernah bagi tahu tau. Dia sendiri pun pernah rasa macam ada orang yang tengah mengintip dia. Dan Nicole sendiri pun dia pernah nampak kelibat seorang lelaki dekat area laman rumah dia. Ya, katanya O.J. dia sangat obses dengan Nicole. Dia seboleh-bolehnya nak tahu gerak-geri Nicole tau. Dia nak tahu apa yang Nicole buat, dengan siapa Nicole keluar, Nicole tengah bercinta ke sekarang ni, dah ada pengganti ke, macam tu kan. Walaupun sebenarnya pada masa tu dia sendiri pun dah ada girlfriend dan girlfriendnya tu namanya Paula. Tak lama lepas tu si Bill tadi dia cakap yang dia dah dibayar sebanyak $50,000 untuk bunuh Nicole. Dan sebenarnya dalam masa dia mengintip si Nicole tadi, setiap gerak-geri Nicole dia akan catatkan dalam satu buku ni tau. Jadi segala urusan yang Nicole buat pada masa tu, dia nampak je, dia akan tulis dalam buku. Mungkin senang kerja dia nanti kan. Kalau nak ingat semua benda, ya kan manusia juga. Jadi kalau dah catat dalam buku tu, kalau big boss ni nanti tanya, apa ini aku buat hari ni? Semuanya ada tercatat. Jadi notebook ni sebenarnya pihak polis jumpa ada dekat dalam kereta Paula, girlfriendnya si O.J. tadi. Mungkin buku tu dah diserahkan kepada O.J. untuk disemak. Dan kebetulan pula dia naik kereta Paula ke macam mana, dan buku tu terjatuh ataupun mungkin sengaja dia simpan dekat kereta Paula. Okey, menurut O.J. pula, O.J. cakap lepas dia dah berpisah dengan Nicole tu, diorang macam putus hubungan kejap. Tapi sebab hal anak, jadi diorang ada berkomunikasi lah. Yelah mungkin berkawan macam tu disebabkan hal anak ke apa kan. Dan diorang sempat bercuti bersama-sama. Katanya masa tu diorang bercuti dengan keluarga Kardashian tadi, pergi majlis sama-sama sebagai sebuah keluarga kan. Dan tu adalah media-media yang ambil gambar diorang sekeluarga. Dan O.J. ni cakap dia sempat ada hubungan intim dengan Nicole.
Betul ke tak? Wallahualam. Cuma tak lama lepas tu, Nicole tadi dia jauhkan diri balik daripada OJ. Dia dah tak nak ada apa-apa urusan lagi dengan si OJ ni. Dan dalam masa yang samalah, dia kenal dengan seorang lelaki yang bernama Ron Goldman. Okey, masa Bill tadi, dia kena tangkap tu, dia dah buka cerita dah tentang Robert Kardashian. Katanya Robert lah yang bayar dia kan. Jadi, pakar pun pergilah cek buku yang dia tulis tangan tu, pergi padankan sama ada tulisan tangan tu sepadan dengan tulisan Bill ataupun tak. Dan bila keputusan dah keluar, memang sah itu adalah tulisan tangan Bill. Cuma tak terbukti juga yang katanya Bill ni lah pembunuh dia. So pegawai penyiasat ni pun cubalah korek-korek rahsia kan, cuba tanya Bill. Tapi Bill, dia tak nak cakap apa-apa. Dia nak mendiamkan diri. Dia cakap macam ni, aku akan buka cerita kalau korang bayar aku. Kalau tak nak bayar juga, bagi bukti dulu, baru dia akan cerita. Bijak kan? Ya, sebab ada orang lain dekat tempat kejadian, ada orang ketiga kan. Jadi kemungkinan besar bukan OJ yang buat pembunuhan tu. Jadi hal ni lah yang dijadikan poin pembelaan dekat mahkamah nanti. Dalam masa yang sama, datang pula teori yang lain tau. Katanya, OJ tak bunuh Nicole, tapi anak lelaki OJ ni yang sebenarnya dah bunuh Nicole. Anak lelaki OJ dengan isteri pertama dia. Nama anak lelaki dia ni adalah Jason. Ya, katanya Jason ni lah yang dah buat pembunuhan tu sebab Jason ni memang seorang lelaki yang bermasalah ataupun seorang remaja yang bermasalah. Dia dah beberapa kali kena tahan dan dia pada masa tu dalam pemantauan polis. Sebab dia pergi serang bekas majikan dia dengan pisau. Dan sebelum-sebelum ni pun dia pernah pergi serang ex-girlfriend dia. Jason ni juga ada sewa satu ruang untuk simpan barang macam tu. Dan ruang untuk simpan barang tu semacam dekat bank kan ada kan. Yang kita sewa ruang tu, lepas tu kita boleh simpan lah barang-barang yang berharga dalam tu kan. Jadi sebenarnya dia dah lama sangat dah tak bayar sewa bulanan untuk ruangan tu. Jadi tempat yang dia sewa barang tadi terpaksa diberikan kepada orang lain untuk disewa. Jadi penyewa ataupun mungkin pembeli tempat ruangan tu, dia keluarkan barang-barang tadi dan dia jumpa beberapa diary dekat dalam ruangan tu dengan beberapa idea yang aneh. Cacatan yang ada dekat dalam diary tu memang sangat-sangat disturbing ataupun sangat-sangat mengganggu. Dalam diary tu, dia ada tulis yang dia nak bunuh orang yang dah rosakkan family dia. Sebenarnya pada malam kejadian tu, Jason ni dia bekerja dekat restoran Jackson. Memang dia bekerja dekat sana dan kebetulan pula Nicole ni dah berjanji dah dengan Jason yang dia nak pergi makan malam dekat restoran yang Jason tu bekerja. Tapi last kali Nicole cancel dia punya date tadi, dia punya appointment tadi sebab dia bagi alasan yang restoran tu mahal sangat. Jadi dia nak pergi ke restoran yang lain, restoran Mezzaluna yang katanya harga dia boleh tahan lah. Taklah terlalu mahal sangat kan. Lagipun dia bawa satu family masa tu. Orang yang bekerja dengan Jason pada masa tu, dia kerja dekat restoran tu juga, dia ada cakap yang pada malam tu dia orang nampak Jason ni macam sangat marah, lepas tu kecewa yang katanya mak tiri dia tak jadi nak makan dekat restoran tu. Jadi salah seorang penyiasat yang namanya Bill ni tak sama tau dengan Bill penjenayah tadi. Jadi Bill ni percaya yang si Jason ni dah pergi ke rumah Nicole pada malam tu sebab dengan rasa yang tak puas hatinya dia tadi kan. Dan dia bawa pisau yang dia ambil dekat tempat kerja dia, dekat restoran tu. Dia pergi ke rumah Nicole, dia bergaduh dengan Nicole dekat sana, dia bunuh Nicole dengan pisau tu. Dan kebetulan pula si Ron datang untuk hantar spek tadi. Bukan tadi, spek hari tu sebab Pak Wan kan. Toing. Jadi sebab si Ron tadi dah nampak dah dia dah bunuh si Nicole, jadi dia pun terpaksalah bunuh si Ron sekali. Cuma sebab si Ron ni pun boleh tahan besar juga orangnya kan. So dia macam ada pergulutan lah dekat situ. That's why lah badan Ron ni macam penuh dengan kesan cala ataupun kesan torehan. Dah bunuh dia orang semua tadi, barulah dia mula menggelabahkan. Dia pun call lah si OJ ni ataupun dia bagi tahu dengan OJ yang dia dah bunuh Nicole dan juga Ron. So apa yang dia nak buat sekarang kan, apa nak buat, gelabah lah dia kan. Jadi si OJ ni pun pergilah ke rumah Nicole tu untuk tolong anak dia. Jadi sebab itulah ada DNA OJ dekat tempat kejadian.
Dan yang peliknya kan, lepas kejadian ni berlaku je, OJ terus pergi jumpa peguam dan upah peguam untuk anak dia. So kalau anak dia tak bersalah, macam tak ada kaitan langsung dengan kes ni, asal nak kena pergi upah peguam, yang mana of course lah costly kan. Cuma Jason memang tak pernah jadi suspek untuk kes ni. Dan bila dia dipanggil untuk soal siasat macam tu lah, untuk bertanyakan interview, dia tak nak. Dia tak nak bantu kesihatan, dia tak nak ada kaitan langsung dengan kes ni. Okey, Bill tadi punya teori juga, lepas OJ dapat panggilan daripada anak dia je, dia sediakan barang-barang. Dia bawa glove yang mana dia pakai, lepas tu tertinggal dekat tempat kejadian satu, tertinggal dekat belakang rumah dia satu, ke tepi rumah dia macam gitu. Dah tu, Bill ni punya teori, katanya pada masa tu, OJ ni dia tak keluar ikut pintu pagar depan tau. Tapi dia merangkak keluar ikut sisi. Ikut pagar sisi macam itulah. Mungkin ada lubang untuk, biasa kan diorang kan ada lubang untuk anjing ke apa kan. Jadi pada masa tu lah dia terluka pada bahagian tangan dia. So untuk cover luka tadi, dia pun pakailah glove. Tapi dekat tempat kejadian tu, dia pergi buka glove tadi dan glove tu terjatuh dekat tempat kejadian. Tertinggal dekat situ, sebab itulah ada DNA OJ Simpson. Dah tu dia balik ke rumah, ikut pintu pagar sisi ataupun pintu pagar belakang macam tu. Dia tak pergi ikut depan sebab pada masa tu ada driver yang dah tunggu dia kan. Jadi ini adalah teori yang Bill ataupun penyiasat tadi buat. Cuma dekat tempat kejadian memang tak ada langsung DNA Jason yang ditemui. Yang ada cumanya bukti-bukti yang mengarahkan kepada OJ Simpson. Bukan 1-2 bukti je tau. Bukan 10 bukti ataupun 20 bukti. Tapi 60 bukti yang pihak polis ni dapat kumpul, dan semua bukti tu meluru ke arah OJ Simpson. Dialah pembunuhnya, dialah pelakunya. Tak tahulah macam mana boleh terlepas lagi. Jadi OJ sebenarnya dia sangat-sangat banyak rahsia. Image yang dia tunjukkan dekat kaca TV tu, image yang lain. Diri dia sebenarnya yang ada dekat rumah ni pula, lain dia punya perangai. Dia boleh dikatakan seorang yang sangat kasar. Sampaikan dah banyak kali tahu sebenarnya si Nicole ni dia pergi telefon polis. Dah tu pihak polis dengar yang suara Nicole ni dalam keadaan ketakutan. 911 emergency. Yeah, can you send someone to my house? What's the problem now? Well, my husband just broke into my house and he's ranting and raving. Now he's just walked out in the front yard. Has he been drinking or anything? No, but he's crazy. 911 emergency. Can you get someone over here now to 325 Gretna Green? He's back. Please. Well, okay, what does he look like? He's O.J. Simpson. I think you know his record. Could you just send somebody over here? Okay, what is he doing there? He just drove up again. He just drove up. Over. Okay, wait a minute. What kind of car is he in? He's in a white Bronco. But first of all, he broke the back door down to get in. Okay, wait a minute. What's your name? Nicole Simpson. Okay, is he the sportscaster or whatever? Yeah. Okay, Thank you. Wait a minute. We're sending the police. What is he doing? Is he threatening you? I'm going nuts. Okay, has he threatened you in any way, or is he just harassing you? You're going to hear him in a minute. He's about to come in again. Okay, just stay on the line. I don't want to stay on the line. He's going to beat the shit. Wait a minute. Wait, just stay on the line so we can know what's going on until the police get there, okay? Just a moment. Does he have any weapons? I don't know. Okay. He went home and now he's back. The kids are upstairs sleeping and I don't want anything to happen. Okay. Has he hit you today or no? No. Okay, you don't need any paramedics or anything? Okay. You just want him to leave? My door. He broke the whole back door in. And then he left and he came back? And he came and he practically knocked my upstairs door down, but he pounded it, and then he screamed and hollered, and I tried to get him out of the bedroom because the kids were sleeping in there. Mm-hmm. Okay. And then he wanted somebody's phone number, and I gave him my phone book and put my phone book down to write down the phone number that he wanted, and then he took my phone book with all my stuff in it. What does he say? What else? Units, your domestic violence at 30 Crescent 325 South Gretna Greenway is now too high. The suspect is now entered in the vehicle. And it is refusing a lead. It's code too high. Incident 4221 already 825 children involved. Just stay on the line, okay? Do you upset with something that you did? Oh, a long time ago. It always comes back. 911 emergency. Can you get someone over here now to 325 Gretna Green? He's back.
Jadi dalam rakaman tu kita boleh dengar lah kan, yang si OJ ni macam menjerit-jerit, marah-marah dekat si Nicole ni, dan Nicole pula macam menangis-nangis ketakutan kan. So sebenarnya ada satu temu bual yang dibuat oleh OJ Simpson, dan dalam temu bual tu dia cakap pada hari tu sebenarnya Nicole ada buat parti dekat rumah dia. Orang cuma dengar dia menjerit-jerit, tapi orang tak tahu pun apa yang sebenarnya berlaku. Dia cakap dia tak suka yang katanya si Nicole ni berparti dekat rumah dia dan anak-anak dia ada dekat rumah tu. So dia tak suka anak-anak dia didedahkan dengan situasi macam tu, which is berparti atau gaduh suami isteri. Okay, pada 1 Januari 1989, masa tu pihak polis sampai dekat rumah Nicole. Dan Nicole, dia ada dalam keadaan ketakutan. Dia menjerit-jerit. Lepas tu dia cakap yang suami dia akan bunuh dia. Suami dia nak bunuh dia sekarang ni. Jadi masa tu, orang makin ramai percaya yang OJ ni sebenarnya adalah kaki dera. Tapi tetap juga tak ada bukti kata OJ yang dah bunuh Nicole. Tak ada bukti pembunuhan. Pada masa itu adalah seorang saksi mata datang buat pengakuan. Namanya adalah Jill Shively. Dia cakap dalam pukul 10.45 malam, pada malam kejadian tu, dia nampak yang OJ ni bawa kereta, dah macam orang tak betul dah. Lepas tu OJ sedang lalu dekat jalan Bundy Drive, pergi ke arah rumah dia. So sebab pelik sangat, pemandu ni mabuk ke apa kan? Jadi Jill tadi, dia ambil nombor plate kereta tu. Dia catat lah. Dah tu dia pun bagilah nombor plate kereta tu dekat pihak polis. Cuma nombor plate kereta yang Jill tadi catat tak berapa tepat. Mungkin sebab dalam gelap juga kot. Jadi Jill ni pun nampak tak nampak je. Dia catat je apa yang dia nampak. So tak berapa nak tepat. Jadi tak boleh nak kata itu kereta OJ kan. Pada 24 Januari 1995, kes perbicaraan ni bermula. Dan rasanya seluruh negara ataupun mungkin seluruh dunia tak kecoh time tu. Bayangkan inilah satu-satunya kes yang mana ada kamera di segenap penjuru dekat dalam mahkamah. Sebab kes ni dapat perhatian penuh daripada pihak media dan juga melibatkan keamanan negara diorang kan. Juri yang hadir pula ada 8 orang juri. Juri tu sendiri datang daripada berbagai bangsa dan juga macam-macam color kulit. Jadi kalau didapati bersalah ke, tak bersalah ke, tak ada kaitan dengan perkauman lah lepas ni. Masa perbicaraan tu berlaku, ada video tape yang diorang pasang. Tape tu tentang salah seorang detektif yang namanya Mark Fuhrman. Katanya Mark ni gunakan ayat caci maki yang berbau perkauman masa dia jalankan siasatan, dan benda tu berlaku lebih daripada 40 kali. So macam yang saya selalu cakap, jaga bahasa. Jadi poin ni lah yang jadi tumpuan peguam bela OJ pada masa tu. Dia tanya detektif tu, kau ada guna tak kata-kata yang berbau perkauman? Lepas tu detektif tu cakap lah, tak, mungkin dia sendiri pun yelah tak perasan ke atau memang habit dia macam gitu kan. Tapi bila video tape tu dimainkan, of course lah ada kata-kata kasar yang berbau perkauman. Anyone who comes to this court and quotes you as using that word in dealing with African Americans would be a liar, would they not, Detective Fuhrman? Yes, they would. All of them, correct? All of them. Bila dah keluar video tape tadi, terbuktilah yang pegawai polis ni menipu, dan lagilah orang ramai ataupun masyarakat pada masa tu pandang buruk dengan imej polis. Masa tu dah heboh dah tentang isu perkauman. Lepas tu dia bangkitkan pula isu perkauman. Of course lah heboh. Politik ni, politik. Mesti korang tanya kan, dia tak buat lie test ke kak?
sebenarnya dia ada buat lie test ataupun test untuk menentukan dia tu menipu ataupun tak kan. Dan tahu tak berapa dia dapat markah pada masa tu? Markah yang dia dapat negatif 24. Bukan positif tapi dia berhutang lagi 24 menipunya tu. Jadi siapa-siapa yang nak belajar menipu mungkin boleh cari dia lah kot. Dan satu hal lagi, penipuan dia tu tak berkerut dahi ni Yang peliknya adalah yang cakap kan, kenapa OJ ni pergi buat test tu kalau dah dia tahu dia akan gagal ataupun memang dia confirm akan menipu dekat situ. Ada juga teori yang orang buat, OJ ni dia jenis yang bermulut manis bukan yang selalu makan gula-gula tu, bukan. Yang suka mengayat, yang kalau orang bercakap dengan dia je orang akan suka dekat dia. Boleh kata macam mesra alam macam tu lah. Walaupun sebenarnya yang terkeluar daripada mulut dia tu belum tentu lagi betul. Cuma orang suka dengan keramahan dia tu. Dia popular tapi dia tak sombong. Ada satu hal lagi, bukti yang heboh pada masa tu. Ingat lagi tak sarung tangan yang pihak polis jumpa dekat tempat kejadian yang ada DNA OJ tu, dan dia orang jumpa sarung tangan yang sama ada dekat tepi rumah OJ. Jadi untuk buktikan yang sarung tangan tu, kedua-dua sarung tangan tu adalah milik dia, milik OJ. So diorang dekat mahkamah ni, diorang minta OJ untuk pakai sarung tangan tu. Dan yang mengejutkan, sarung tangan tadi tak muat dekat tangan OJ. Dah tak boleh nak buat apa dah kan. Dia dah tak bersalah dah tu, dah tak muat ni. Mesti orang lain punya kerja. Jadi sebenarnya kes sarung tangan ni sendiri ramai yang buat teori. Ada yang cakap sebab sarung tangan tu adalah sarung tangan jenis kulit. Jadi bila dah disimpan terlalu lama, mungkin dekat tempat sejuk ke apa, dan mungkin juga ada terkena darah, so sarung tangan tu dia boleh mengecil. Katanya macam tu lah. Dan satu hal lagi yang dibangkitkan dekat sini, sebelum OJ pakai sarung tangan tadi, dia kenakan glove dulu. Dia pakai glove dulu yang plastik, yang bukan yang plastik, yang getah tu kan. Barulah dia pakai sarung tangan tu. So macam nampak lah tersekat-sekat, macam susah dia nak pakai ni kan. Tak muat ni macam tu. Dan tak lama lepas tu ada satu lagi teori baru yang diorang ni buat. Dan teori ni sebenarnya muncul bila diorang dah publish ataupun dah siarkan drama bersiri dekat Netflix yang tentang kes OJ ni lah. Dia orang cakap yang OJ ni sebenarnya ada satu penyakit. Katanya masa tu OJ ada penyakit radang sendi. Dan sebelum dia pakai glove tadi, dah 2 minggu dah dia tak makan ubat radang sendi dia tu lah. So akibatnya tangan dia ni membengkak. Jadi betul ke tak? Wallahualam. Mungkin korang kat sini ada yang doktor ke ataupun mungkin nurse yang tahu tentang hal ni, boleh double confirm. So jangan segan-segan, jangan malu-malu, sila komen dekat bawah. Jadi banyak lagi hujah-hujah yang pendakwa bela ni ketengahkan. Dia cakap mungkin tempat kejadian tu pun, tempat pembunuhan tu pun dah pun dikotori. Dah tu bahan bukti ni disimpan terlalu lama. Sampaikan ramai yang fikir pihak polis ni saja je nak ada-adakan bukti, nak tambah-tambah bukti ke apa supaya nampak kata OJ ni bersalah. Sampai macam tu sekali dia orang punya pemikiran. Okey, pada 3 Oktober 1995, lepas juri dah berbincang dah selama 4 jam, OJ didapati tidak bersalah sebab katanya semua bukti yang ada tu adalah bukti keadaan. As O.J. Simpson looked directly at them, the members of the jury refused to return his gaze, instead staring straight ahead, stealing furtive glances at the audience as the clerk of court read. The world, it seemed, held its breath. Listen to the verdicts as they are being read. After the verdicts have been read, you will be asked if these are your verdicts. I would caution the audience during the course of the reading of these verdicts, remain calm. And if there is any disruption during the reading of the verdicts, the bailiffs will have the obligation to remove any persons disrupting these proceedings. Superior Court of California, County of Los Angeles, in the matter of the people of the state of California versus Orenthal James Simpson, not guilty of the crime of murder in violation of Penal Code Section 187A, a felony upon Nicole Brown Simpson. Find the defendant, Orenthal James Simpson, not guilty of the crime of murder upon Ronald Lyle Goldman, a human being, as charged in count 2 of the information. And 1 or more crimes of murder of the first or second degree to be not true. All right, Mrs. Robertson, would you please poll the jurors? Title action. Find the defendant, Orenthal James Simpson, not guilty of the crime.
Masa tu heboh tau. Sebab yalah, kan dia punya pengumuman keputusan tu sendiri pun ditayangkan dekat kaca TV. Jadi pada masa tu ramailah yang tengok keputusan tu, ramai yang sedih, ramai yang happy. Cuma OJ dia tetap juga bebas dengan semua dakwaan ni. Dan kalau kita tengok, korang perasan tak muka Robert Kardashian tu macam mana? Lepas dah dapati, saya dapati OJ tak bersalah, teng macam tu kan. Dah tu muka Robert masa tu macam bela macam, aku tak percaya dia boleh terlepas macam tu. Ramai yang berpendapat masa tu, sepatutnya dia tu kawan baik OJ tau. Sepatutnya dia happy. Dia macam bersorak ke apa kan, macam, I know it, aku tahu yang kau tak bersalah macam tu. Tapi muka dia macam, oh man, boleh pula lelaki ni terlepas. Kau nak kenapa? Okay, sebenarnya sebelum Robert meninggal, dia ada cakap yang dia pun curiga juga dengan OJ ni. Dengan bukti yang bertimbun, dia rasa OJ adalah pembunuh kepada Nicole. Cuma yelah, mungkin pada masa tu kes OJ ni jadi satu pintu kepada kerjaya dia. Sebab katanya sebelum ni dia bukan peguam untuk kes jenayah, tapi peguam untuk kes yang lain. Pada tahun 1996, keluarga Ron Goldman pula yang buat tindakan sivil kepada OJ Simpson. Masa tu diorang pergi buat dakwaan ni dekat Santa Monica, dan dakwaan ni sendiri ataupun pembicaraan ni sendiri berlangsung lebih kurang 4 bulan. Dan boleh kata cerdik jugalah diorang ni kan. Diorang tak nak dah dakwa si OJ ni dekat LA. Sebab LA tu kan macam, yelah, banyak penyokong-penyokong OJ. So dia pun pergilah ke Santa Monica. Jadi dalam dakwaan tu, diorang kaitkan kasut memorabilia yang ada dekat tempat kejadian pula. If Bruno Magli makes shoes that look like the shoes they had in court that's involved in this case, I would have never worn those ugly shoes. Sebenarnya kasut tu boleh kata kasut limited edition macam itulah. Orang-orang tertentu je yang boleh ada kasut tu. Dan dia adalah salah seorang orang tu. Dah tu dia pernah keluar majalah ke apa, dia pakai kasut tu. So, ia kan dah tak boleh nak menipu lagi dah. Jadi pada tahun 2007, OJ kecoh kata kasut tadi dicuri. Dan dia nak juga cari siapa pencurinya. Dia nak minta balik kasut dia tu. Dan last kali dia tahu juga orang yang mencuri kasut dia sekarang ni ada dekat sebuah hotel. Dah tu dia pergi ke hotel tu. Dah sampai dekat hotel tadi, dia tak benarkan pencuri ni keluar daripada hotel tu. Maksudnya pencuri tu pada masa tu jadi orang tahanan dia. So last kali dia dapat juga kasut dia. Cuma pada 8 September 2008, dia didakwa di Mahkamah Nevada. Masa tu dia didakwa sebab menculik, jadikan orang tu tahanan dia semata-mata untuk dapatkan kasut tadi. Dan pada 3 Oktober 2008, OJ Simpson didapati bersalah dengan semua 12 tuduhan ke atas dia. We the jury in the above entitled case find the defendant Orenthal James Simpson as follows. Count 1, conspiracy to commit a crime, guilty. Count 2, conspiracy to commit kidnapping, guilty. Count 3, conspiracy to commit robbery, guilty. Truly no reason to take him into custody pending sentence. Thank you. That motion's denied. They're both remanded to custody right now. Judge, is your... Jadi pada masa tu, dia dijatuhkan hukuman penjara selama 33 tahun. So katanya sampai 2040 macam tu, baru dia boleh keluar. Cuma dia dibenarkan untuk mohon parol pada 2017. Dan pada 1 Oktober 2017, dia dibebaskan. Katanya 2040 baru keluar kan, tapi 2017 dia dah keluar dah. Jadi kalau dia mohon parol, lepas tu boleh dan orang pun dah bebaskan dia, of course lah dia berkelakuan baik masa kat dalam penjara kan. Dan sebenarnya masa dekat dalam penjara tu ada sesuatu yang mengejutkan tau. Saya tengok macam wow, masa dia dekat dalam penjara tu, wah, mewah gila dia punya penjara weh. OTT lah, sampaikan dia boleh ada TV sendiri. Dah tu, rancangan yang paling dia minat tengok adalah hal-hal yang berkaitan dengan keluarga Kardashian. Tak tahulah sama ada dia suka gosip ataupun memang dia ada nak cari tahu tentang sesuatu info daripada keluarga ni. Jadi korang yang selalu tengok rancangan TV orang putih ni, mesti korang dah tahu kan, yang Kris Jenner adalah ex-wife kepada Robert Kardashian. Dia dah bertukar nama dah, Kris Jenner. Dulu Kris Kardashian kan. Lepas tu Kris Jenner ni dia berkahwin dengan Bruce Jenner. Bruce Jenner ni pun atlet juga. Bruce Jenner ni dia atlet lebih kepada berlari
lompat jauh macam gitulah. Jadi lepas dah berkahwin dengan Bruce Jenner tadi, of course lah dia tukar nama kepada Kris Jenner. So Kris Jenner ni dengan Robert Kardashian dia ada 4 orang anak. Kim, Kourtney, Rob dan juga Khloe. So dia orang bercerai pada tahun 1991 dan tahun yang sama juga Kris berkahwin dengan Bruce. Jadi perkahwinan kedua dia ni, dia dapat 2 orang anak yang namanya Kendall Jenner dan juga Kylie Jenner. Yang kita duk guna alat-alat makeup, Kylie tu, ya, Kylie Jenner yang itulah. Jadi mungkin apa yang buatkan OJ ni berminat sangat pada masa tu dengan family Kardashian ni, sebab ada ura-ura yang mengatakan OJ Simpson dengan Kris Jenner tadi pernah ada hubungan sulit ataupun hubungan intim macam tu. So sebelum Kris tadi berkahwin dengan Bruce, dia ada hubungan dengan OJ dan ramai yang syak kata Khloe Kardashian, anak bongsu kepada Kardashian tu, adalah sebenarnya anak OJ Simpson. OJ dan Kris pula diorang sangkal habis-habisan yang katanya diorang ni pernah ada hubungan. Tapi ramai yang tak percaya sampaikan dia orang boleh buat bandingan muka Khloe dengan OJ yang katanya ada iras-iras sebab dia orang cakap yang muka Khloe ni tak ada iras dengan adik-beradik yang lain. Dah tu dalam rancangan TV pula macam yelah rancangan TV kan korang mesti tahu kan ada satu rancangan TV tu yang Kardashian Family ke apa dia orang punya rancangan TV. Dalam tu pula Kris ni sibuk suruh si Khloe tadi pergi buat DNA test yang untuk membuktikan dia adalah anak Kardashian ataupun Robert Kardashian tu. Tapi Khloe tak nak. Dia cakap dia tak kisah pun dengan DNA ni semua dan dia anggap Robert dan juga Bruce tu adalah ayah dia. So dia memang tak kisah langsung apa yang orang nak cakap. Dia tak nak peduli itu semua, which is good. Okay, pada tahun 2006 ada seorang penulis ni, dia tulis buku tentang O.J. Simpson, tentang kes pembunuhan tu lah. Dan tajuk buku tu adalah If I Did It, kalau akulah yang buat. Dan publisher kepada buku tadi, dia adalah interview O.J. ni. Kurangnya macam untuk promote buku dia lah. Tapi keluarga Nicole ni tak bagi untuk publishkan buku tu. Sebab dia orang cakap yang O.J. ambil kesempatan atas kematian anak dia untuk buat buku, lepas tu mengaut keuntungan macam tu lah. So dia tak nak O.J. ambil kesempatan atas kematian anak dia. Jadi buku tadi pun tak dipublish. So sebab buku pun tak publish, tak adalah promotion yang berlaku kan. Dan temu ramah O.J. tu pun termati kat situ je, tersimpan dekat dalam store ke mana kan. Walaupun sebenarnya temu ramah tu dah dirakam, dah dibuat dah pun. Sampailah tahun 2018, saluran TV Fox dia pergi cari balik rakaman tu dan buat pertama kalinya dia siarkan rakaman tu. Rakaman ni ada dekat YouTube tau. Korang boleh pergi tengok. Saya akan tinggalkan link dekat bawah. Dan tahu apa? Dalam rakaman yang Fox ni buat, diorang ada jemput beberapa orang yang berkaitan lah dengan kes ni. Terutama sekali adalah pendakwa raya. Dan pendakwa raya tadi berpendapat lepas dia dah tonton dah rakaman yang lama dulu yang untuk promote publish buku tu kan. Pendakwa raya ni cakap ini adalah pengakuan pembunuhan. Pengakuan yang O.J. ni buat seolah-olah macam dia nak conquer Nicole. Dia nak Nicole ni ikut je apa yang dia cakap. Dan dia cakap apa? Kalau aku bergaduh dengan dia sebab aku sayangkan dia. Ya, daripada apa yang dia cakap, daripada apa yang dia mengaku pada masa tu, dia dah secara tak tersengaja mengaku yang dia dah bunuh Nicole. Tambah pula gambaran yang dia buat masa kejadian tu berlaku agak jelas. Tapi adalah diselit-selit dengan penipuan dia kan. Saya rasa memang korang nak kena tengok interview dia ni kalau korang interest nak tahu lebih. Sebab saya takkan jelaskan sesuatulah dia punya interview tu. Cuma sebab kes ni dah lebih dah daripada masa batasan dia, jadi O.J. tak akan didakwa lagi dengan kes ni. The end. Untuk kes ni, saya pernah dengar juga yang kata O.J. ni sebenarnya agak-agak gatul macam tu sikit. So yelah dia kan macam mesra alam macam gitu. Jadi mungkin adalah ramai-ramai perempuan ke apa, lepas tu isteri dia tahu. Tambah pula kita kena ingat balik yang dia belum pun lagi bercerai dengan isteri pertama dia. Dan isteri pertama dia masa tu tengah mengandung kan. Dia boleh ada hubungan dengan Nicole. Nampaklah dekat situ yang dia macam mata yang tajam. Mata yang tajam, nak cakap mata keranjang kan, tapi mata yang tajam macam gitu. So mungkin benda yang sama yang kot berlaku dengan masalah keluarga Nicole dengan si O.J. ni. Jadi sebab itulah kot Nicole insist sangat nak bercerai dengan dia, tak nak ada apa-apa dah hubungan lepas ni. Dan kes ni pun jadi. Tapi itulah memang hebat gila boleh terlepas. Wow. So saya harap korang sukakan video ni. Saya tahu korang ada pendapat sendiri. Sila komen dekat bawah. Jom kita bertukar pendapat. Jadi macam biasa, kalau korang sukakan video ni, sukakan video kes, jangan lupa tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
Jadi barang-barang dia pun dikeluarkan lahan. Ya kenapa lahan? So itulah yang membuatkan isu perkauman kaumnya. Isu perkauman kaum. Macam pelik. Dan dia pernah nampak kelibat seorang lelaki yang berlalu lalang jalan. Itu orang ramai berlalu lalang. Juri itu sendiri datang daripada berbagai mangsa. Berbagai bangsa. Pada tahun 1996, keluarga